Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bersiaran lagi dalam slot wawancara eksklusif. Slot wawancara eksklusif ini merupakan salah satu pengisian program bagi meraihkan sambutan Jubili Emas Penubuhan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau singkatannya Kejora. Pada 1 Jun 2022, penubuhan dan kewujudan Kejora genap 50 tahun dalam menyantuni masyarakat luar bandar di dalam wilayahnya. Dalam slot wawancara eksklusif kali ini, ia agak istimewa berbanding slot-slot yang lain. Jika slot-slot sebelum ini menampilkan tokoh yang pernah berkhidmat atau pernah memberikan khidmatnya kepada masyarakat dalam wilayah Kejora, kali ini kami bawakan tokoh yang sedang berkhidmat di Kejora. Tokoh berjiwa besar ini dilahirkan pada tahun 1972 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Memiliki sarjana muda dalam bidang Business Administration and Commerce daripada De Montfort University, Leicester, United Kingdom. Tokoh yang saya maksudkan adalah Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Rusdi bin Muhammad Darus, Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora yang ke-9. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk kerana membenarkan tim wawancara eksklusif untuk slot in dalam Datuk punya schedule yang kita sedia maklum padat. Dan hari ini saya sangat bertuah dapat bersama Datuk untuk kita sama-sama bersembang santai dalam slot wawancara eksklusif sempena sambutan Jubili Emas Kejora yang ke-50. Sebagai mukadimah Datuk, boleh tak Datuk kongsikan kepada para penonton atau viewers media sosial Kejora pandangan Datuk tentang Kejora sebelum Datuk berkhidmat di Kejora dan kini sedang berkhidmat dengan Kejora sebagai pengurus besar? Saya secara peribadilah saya hanya mengenali Kejora ini bermula bila saya menjejakkan kaki di Kementerian Pembangunan Laut Bandar. Bila saya menjawat jawatan di bahagian perancangan strategik. Sebelum itu saya di JPJ, di Jabatan Pengangkutan Jalan. Saya pernah berkhidmat di JPJ Johor sebagai pengarah dan juga di JPJ berpejabat lah saya hanya mendengar berkaitan dengan Kejora ni semasa di JPJ hanya begitu sajalah. Cuma bila saya menjawat jawatan di dalam Kementerian Pembangunan Laut Bandar, saya mengenali Kejora lah tetapi tidak secara mendalam saya dimaklumkan bahawa Kejora ini adalah sebuah agensi yang telah lama lah berkhidmat ditubuhkan di Kementerian Pembangunan Laut Bandar untuk membantu masyarakat Laut Bandar lah secara luaran tidak secara mendalam. Dan saya tahu kementerian agensi ini ditubuhkan untuk membangun dan memajukan kawasan Laut Bandar terutamanya di daerah ataupun di wilayah Johor Tenggara. Apa agaknya yang menyebabkan Datuk setuju untuk berkhidmat di Kejora? Kita tahu Datuk, bila Datuk berkhidmat di Kejora, Datuk akan menjadi orang nombor 1 di Kejora yang akan memimpin Kejora dan wilayahnya. Silakan Datuk. Saya nak cakap saya setuju atau tidak tu tidak boleh. Sebab bila kita keluar surat penempatan di suatu agensi, bila kita dikeluarkan satu surat penempatan suatu agensi untuk menjawat sesuatu jawatan, amanah itu hendaklah kita pikul sebaik mungkin. Tak boleh tolak. Macam saya, contohnya kalau saya dihantar ke sini. Ini satu tanggungjawab untuk saya. Saya tak boleh mengatakan ia satu perkara yang saya harus tolak jauh daripada keluarga saya bukan bidang kepakaran saya dan sebagainya. Ia adalah satu amanah ataupun seperti yang saya sebut tadi, amanah dan tanggungjawab yang harus saya pikul. Maknanya pihak kerajaan memberi amanah pihak kementerian memberi amanah kepada saya untuk menjawat jawatan ini dan harus saya pikul dengan sebaik mungkin untuk pastikan organisasi ini berjaya lah seperti mana yang telah diharapkan. Jadi pilihan itu tidak ada. Pilihan itu datangnya kepada saya dalam bentuk tanggungjawab yang harus saya pikul.
Maknanya tak tak nak saya harus menjalankan tugas yang telah diberikan itu sebaik mungkinlah. Datuk, kalau kita lihat semua pemimpin mempunyai pendekatan dia sendiri, strategi dia sendiri dalam memimpin sebuah organisasi. Bagaimana Datuk punya strategi pendekatan dalam nak mengemudi, menerajui Kejora? Okey, sebagai pegawai kerajaan yang baru datang ataupun berkhidmat di Kejora, tentulah saya mempunyai kekangan dari sudut pelbagai lah. Yang pertama dari sudut pengetahuan. Mungkin ini adalah perkara yang baru bagi saya, di mana saya harus belajar berkaitan dengan apa yang Kejora laksanakan. Sebab yang kedua adalah dari sudut perlukan sokongan. Sokongan dalam bentuk pelbagai lah. Dari sudut sokongan daripada pegawai yang saya pimpin, saya perlukan sokongan dan perlu bantuan mereka untuk memastikan tanggungjawab yang saya diamanahkan di sini saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah dengan masyarakat luar bandar yang ada di wilayah ini. Saya perlukan sokongan dan juga bantuan daripada masyarakat lah, terutamanya daripada pihak-pihak yang berkepentingan lah. Contohnya adalah seperti ketua-ketua kampung, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Yang ini adalah dua perkara yang saya ingin sampaikanlah, bahawa bila saya menjawat jawatan ini dan bila saya berada di Kejora, dua perkara ini adalah perkara penting, pengetahuan dan juga sokongan. Datuk, Kejora akan mencapai usia penubuhannya 50 tahun pada tahun ini. Dan pada pandangan Datuk lah, apakah pandangan Datuk tentang pencapaian Kejora setelah 50 tahun berkhidmat kepada masyarakat luar bandar, dan ada tak apa-apa bidang baru yang mungkin Kejora perlu terokai, ataupun ada tak bidang-bidang sedia ada yang mungkin perlu diperkasakan lagi? Saya rasa pihak Kejora telah berjaya melaksanakan tanggungjawabnya dalam tempoh 50 tahun yang pertama. Maknanya bila ditubuhkan tahun 72, saya 1 Jun 1972 sehingga kini, tahun ini tahun 2022, insyaAllah 1 Jun 2022 nanti dia akan sambut 50 tahun Jubli Emas penubuhan Kejora. Kejora telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baiklah, di mana banyak program dan juga projek yang telah dirancang 50 tahun yang lepas telah berjaya dilaksanakan. Contoh dia, Kejora telah berjaya membangunkan bandar-bandar baru seperti Bandar Penawar, apalagi Bandar Tenggara, Seri Perani dan sebagainya lah, yang ada di wilayah Kejora. Dan dengan pembangunan bandar-bandar baru ini, sedikit tidak banyak ia dapat memberi limpahan kemudahan kepada penduduk-penduduk luar bandar yang berdekatan dan juga bernaung di bawah wilayah inilah. Contohnya peluang pekerjaan, pendidikan, dan pembangunan di sudut infrastruktur dan sebagainya. Itu fasa pertama. Fasa pertama, Kejora telah membangunkan 50 tahun tadi, 50 tahun pertama tadi dia dah berjaya membangunkan pelbagai bidang dari sudut pertanian. Yang kedua, dari sudut kesahawanan. Banyak usahawan-usahawan yang lahir daripada bimbingan Kejora yang berada di wilayah ini. Yang ketiga, dari sudut pelancongan. Kita telah membangunkan satu tempat yang seperti mana yang Kejora bangunkan di Bayu Balau lah, di mana kita ada kemudahan pembangunan pelancongan di situ dengan dataran, dengan pantainya, dengan kemudahan penginapan dan sebagainya, termasuk dengan tempat-tempat yang lain lah yang Kejora bangunkan. Yang keempat adalah dari sudut pembangunan dari sudut penduduk, kemudahan penduduk, kemudahan kediaman dan sebagainya. Banyak kediaman-kediaman baru yang kita telah laksanakan, bukan hanya kediaman tetapi juga dari sudut kemudahan-kemudahan bukan sosial saja tapi juga sudut perniagaan. Banyak bangunan-bangunan premis-premis yang komersial yang telah kita bangunkan. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan infrastruktur, balai raya, surau, dewan-dewan, kemudahan jalan raya dan sebagainya. Kejora telah berjaya melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik dalam tempoh 50 tahun.
Tetapi itu tempoh 50 tahun pertama. 50 tahun kedua ini kita perlu seiring dengan era ni, era digitalisasi. Okey. Maknanya wilayah Kejora ini perlu didigitalkan. Maksud saya sini adalah bila kita ke arah pendigitalan ini, kita perlukan wilayah kita bukan hanya dari sudut infrastruktur saja, digital saja, kemudahan dari sudut pencapaian internet, capaian liputan dan sebagainya, tetapi juga minda masyarakat juga haruslah digitalkan. Maknanya dia faham untuk menggunakan peralatan-peralatan digital dan sebagainya. Itulah dari sudut pembangunan insaniah tadi, maknanya pembangunan knowledge dan juga pengetahuan dari sudut tadi kita kena bangunkan juga untuk penduduk-penduduk luar bandar yang berada di wilayah Kejora ini. Dari tahun 1972 hingga kini, Kejora hanya membangunkan 2 daerah, iaitu di daerah Kota Tinggi dan juga di daerah Keluang, yang meliputi kawasan seluas lebih kurang dalam 300 lebih hektar. Dan kawasan-kawasan ini telah dibangunkan dengan jayanya oleh Kejora. Jadi, untuk membolehkan Kejora berdaya maju lagi, kita perlukan kawasan baru. Kawasan baru yang perlu kita bangunkan untuk membolehkan penduduk-penduduk setempat yang berada di dalam wilayah yang kita nak bangun itu mendapat limpahan pembangunan daripada Kejora lah. Jadi saya rasa untuk 50 tahun akan datang ini, kita punya way forward adalah 2. Yang pertama adalah pendigitalan, yang kedua adalah perluasan kawasan. Itu yang penting lah bagi saya lah. Baik. Datuk, laju Datuk bercerita tentang perluasan kawasan ni. Adakah itu petanda bahawa Kejora ni tak wajar dibubarkan? Sebab kalau kita lihat sejarah Kejora ni pernah beberapa kali urut-urut untuk dibubarkan. Adakah dengan cadangan perluasan kawasan tu akan membuatkan Kejora terus relevan untuk wujud berada dalam wilayahnya? Saya rasa Kejora adalah satu agensi yang telah menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Isu pembubaran ini adalah satu isu yang dah lama dibangkitkan, dulu-dululah. Tapi saya rasa untuk Kejora lebih relevan dalam masa kini, dia kena ada satu paradigma ataupun satu perkara baru yang harus dilaksanakan. Perkara-perkara yang lepas tadi tersebut, seperti mana saya sebut tadi, itu telah dilaksanakan. Tetapi perkara-perkara baru yang penting adalah perluasan kawasan. Dengan adanya perluasan kawasan, maknanya Kejora ada tugas-tugas baru yang nak dilaksanakan. Yang kedua, bidang baru yang harus diteroka oleh pihak Kejora. Seperti mana pendigitalan tadi. Yang kedua adalah dari sudut kita hendaklah teroka bidang-bidang yang tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Kejora. Contohnya pendidikan. Kita tak ada kolej pendidikan yang dibangunkan di bawah Kejora. Seperti mana-mana LKW ataupun lembaga kemajuan wilayah yang lain. Ketengah dia ada kolej Ketengah, Kedah dia ada kolej Kedah dan sebagainya. Itu adalah salah satu way forward yang harus kita utamakan, di mana pendidikan kepada masyarakat, anak-anak masyarakat luar bandar haruslah kita utamakan dengan adanya pendidikan yang baik melalui penubuhan-penubuhan institusi-institusi tadi. InsyaAllah anak-anak di bawah wilayah Kejora ini akan berjaya lah dalam bidang masing-masing, hasil daripada bimbingan kita, terutamanya dalam bidang teknikal dan juga vocational lah. Okey Datuk, dalam kita mengejar KPI, dalam pada kita mengejar misi visi Kejora, saya lihat Datuk sangat dekat dengan anggota Kejora setakat ni lah, setakat pentadbiran Datuk setakat ni. Dan adakah, dan kita tak dapat nafikan lah, aspek sumber manusia ini satu yang penting dalam pada kita nak mengejar misi, visi dan KPI jabatan. Jadi adakah aspek disiplin anggota ni menjadi salah satu agenda Datuk dalam strategi Datuk mentadbir Kejora? Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh Tuan tadi. Disiplin, kita hidup ni kita kena disiplin. Disiplin bukan hanya di rumah tetapi juga di pejabat lah, dan juga di mana-mana lah. Bila kita bermasyarakat ni, disiplin haruslah diutamakan. Contohnya bila kita memandu kenderaan, kita harus patuh pada undang-undang jalan raya lah, dan juga dan sebagainya lah. Disiplin datang dengan integriti. Integriti datang dengan disiplin. Dua-dua ni tak boleh dipisahkan.
bila kita menyebut tentang integriti ini, maknanya kita harus ada satu tanggungjawab yang besar lah, ya, amanah yang besar, dan juga satu disiplin lah, ya. Bagi saya satu kejayaan yang besar, ya, satu organisasi itu hasil daripada kaki tangan dia, pegawai-pegawai dan kaki tangan dia. Pegawai-pegawai yang kaki tangan yang berdisiplin, yang berintegriti, yang mengikut peraturan, mengikut apa yang telah ditanggungjawabkan, ya, itu salah satu, saya tidak langsung akan membolehkan satu agensi itu maju dan berjaya mencapai matlamat yang telah ditetapkan lah, ya, oleh agensi tersebut. Seperti mana Kejora lah. Sebab itu bila saya masuk ke Kejora, hari pertama saya masuk ke Kejora, perkara yang pertama yang perlu saya terapkan, yang perlu saya dapatkan daripada kaki tangan di Kejora adalah, pertama adalah sokongan saya sebagai ketua yang baru di Kejora. Yang kedua adalah berkaitan dengan penerapan integriti tadi lah, yang termasuk disiplin tadi. Dua perkara ini adalah penting bagi saya, sebab bagi saya kalau saya tak dapat kedua-dua perkara ini, maknanya satu perkara yang bukan mudah lah untuk saya memastikan Kejora berdaya maju lah. Datuk, kalau saya lihat Datuk mempunyai tempoh perkhidmatan dalam kerajaan yang agak panjang lagi, Ya. dan mungkin apa agaknya yang Datuk berhasrat nak tinggalkan sejarah Datuk dalam pentadbiran di Kejora ni? Ada tak apa sebarang target ataupun sesuatu buah tangan yang mungkin Datuk hendak tinggalkan di Kejora sebelum Datuk meninggalkan perkhidmatan bersama Kejora? Ya. Saya mungkin berkhidmat, saya tak tahu berapa lama saya berkhidmat di Kejora, tetapi bila saya ingin meninggalkan jawatan ataupun agensi ini, saya harus meninggalkan satu legasi ataupun satu perkara yang baiklah, ya, untuk pastikan perkara itu tersebut dapat diguna ataupun dimanfaatkan oleh semua pihak lah, sama ada pihak Kejora sendiri, ketengan Kejora sendiri, atau juga masyarakat yang berada di dalam wilayah Kejora. Terakhir Datuk, mungkin ucapan Datuk sempena sambutan Jubili Emas Kejora ke-50 pada tahun ini. Okey, untuk Jubili Emas, sambutan Jubili Emas sempena 50 tahun penubuhan Kejora ini, saya ingin berpesanlah, pegawai dan juga kehitangan Kejora, pertama dia harus ubahlah, ya, minda dan juga pemikiran dia lah, ya. Dia harus memberi idea-idea yang baru, ya, pendekatan-pendekatan yang baru, ya, dan juga cara bekerja yang baru, ya, untuk kita bersama-sama memajukan wilayah di bawah naungan Kejora lah, ya. Dia termasuk dari sudut perubahan dari sudut bukan hanya sudut minda tadi juga, tapi dia perlu ada lebih kepada berintegriti, bertanggungjawab dan sebagainya lah, ya. Yang kedua adalah masyarakat, ya, di luar bandar. Mereka harus bersama-sama dengan pihak Kejora, ya, untuk membangunkan wilayah ini agar lebih maju dan juga lebih berdaya saing lah, ya, pada masa akan datang. Bukan hanya untuk masyarakat luar bandar, tetapi juga penduduk ataupun masyarakat-masyarakat yang ada di luar bandar, yang berada di dalam wilayah kita lah. Jadi minda kita harus berubah. Kita tak boleh sentiasa berada di tahap lama. Dulu kita bangunkan luar bandar, memang luar bandar, tapi sekarang ni dah jadi bandar. Masyarakat luar bandar, pemikiran dia berbeza, mungkin lebih terbuka, ya. Dia tak terima lagi dah pemikiran yang tidak terbuka. Dia lebih terbuka. Contohnya maklumat dia nak cepat. Era digitalisasi yang sebutkan tadi. Yalah. Datuk, dengan respon jawapan Datuk tu ia menjadi soalan terakhir pada saya lah. Ya. Datuk, saya sangat berbesar hati kerana diberi kesempatan ni untuk berbual Datuk dalam slot wawancara eksklusif kali ini. Dan saya berharap perkongsian ini akan menjadi satu buah tangan yang terbaik lah untuk anggota Kejora dan juga masyarakat luar bandar khususnya yang menonton slot wawancara eksklusif kali ini. Dan saya bagi pihak Jawatankuasa Induk Sambutan Jubili Emas mengucapkan ribuan terima kasih di atas komitmen dan kisah Datuk dalam menjadikan slot wawancara eksklusif ini. Saya ucapkan terima kasih Datuk. Kita jumpa pada kesempatan yang lain Datuk. Terima kasih Datuk. Sama-sama, Tuan. Baik. Terima kasih banyak.
Alhamdulillah, kita telah memperolehi banyak info-info berguna daripada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Rusdi bin Muhammad Darus, Guru Besar Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Semoga para penonton atau viewers media sosial Kejora sekalian, khususnya warga Kejora, memperolehi banyak info tentang sedikit latar belakang tokoh, strategi dan pendekatan tokoh dalam memimpin Kejora. Untuk itu, saya tangguhkan slot wawancara eksklusif kali ini dengan kata-kata hikmah untuk kita sama-sama renungkan. Orang yang bercita-cita dan berazam besar selalu bertemu halangan dan rintangan yang besar. Kebesaran halangan dan rintangan itu adalah ukuran kecil atau besarnya cita-cita. Sekian slot wawancara eksklusif untuk kali ini. Kita bertemu dalam slot wawancara eksklusif dengan tokoh yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan terima kasih.